wilayah Suphanburi, di belakang sebuah wat lama, terdapat sebuah rumah kayu 2 tingkat yang telah terbiar lebih 20 tahun. Pada waktu siang, rumah itu kelihatan biasa. Tetapi apabila para Sami pulang ke kuti masing-masing, suara mantera akan kedengaran dari dalam rumah itu. Tiada siapa berani mendekatinya karena setiap orang yang lalu pada waktu malam terhidu bau lilin mayat, walaupun sudah hampir 10 tahun tiada upacara pengebumian di wat itu. Sehinggalah Wood, seorang tukang kayu dari kampung itu, diupah untuk membaiki rumah tersebut tanpa menyadari bahwa dia bakal menyaksikan upacara terakhir bagi mereka yang tidak sepatutnya bersama. Kisah ini berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu di daerah Dombang, wilayah Suphanburi. Di sebuah kampung kecil di tepi terusan, terdapat sebuah wat lama bernama Wat Nong Maha. Wat yang dahulunya penuh dengan Sami kini hanya tinggal 2 orang Sami tua, dan balai utamanya telah ditutup sejak hari pembakaran mayat ketua Sami lebih 10 tahun yang lalu. Di belakang Wat, terdapat sebuah rumah kayu 2 tingkat yang terletak terasing dari tembok Wat. Bahagian bawahnya lapang dengan 10 batang tiang kayu, dikelilingi rumput tebal setinggi kepala. Sesiapa yang lalu di kawasan itu sering mendengar suara seperti orang berbisik-bisik pada waktu malam. Tiada siapa berani mendekati rumah itu selepas bacaan mantera waktu senja. Wood, seorang tukang kayu dari kampung sebelah, telah diupah oleh penghulu kampung untuk membaiki lantai dan tangga rumah itu karena ada orang yang ingin membelinya untuk dijadikan rumah persinggahan Wat. Penghulu berseloroh mengatakan ia hanyalah rumah lama yang tiada apa-apa. Tetapi ketika Wood mengikut pemilik proyek itu masuk ke kawasan tersebut, udara tiba-tiba menjadi sejuk secara aneh. Walaupun matahari masih terik, dia melihat sebuah rumah kayu lama reka bentuk tai. Dindingnya papan besar berwarna gelap, semua tingkap tertutup rapat, tetapi sehelai langsir putih yang usang kelihatan beralun di satu tingkap walaupun tiada angin bertiup. Apabila berjalan mendekat, bau sesuatu terhidu dari dalam rumah. Bau hapak bercampur bau lilin lama seperti bau mayat yang pernah berada di Wat suatu ketika dahulu. Seorang Sami tua bernama Luang Tain berjalan lalu. Beliau seorang Sami tua berusia hampir 70 tahun. Beliau berhenti memandang Wood dan berkata perlahan, "Kamu nak baiki rumah ni ke?" Wood menangkup tangan, "Ya, Luang Ta." Mereka kata, "Nak baiki lantai?" Luang Ta diam seketika, kemudian berkata dengan nada mendatar, "Baiki boleh, tapi jangan berada di dalamnya selepas bacaan mantera senja." Wood mengangguk tetapi tidak bertanya lanjut. Beliau berpaling dan berjalan perlahan ke arah tempat pembakaran mayat lama di belakang Wat. Susuk tubuh Luang Ta dari belakang kelihatan tegap, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang ingin diperingatkannya. Petang itu, Wood memulakan kerjanya. Bunyi gergaji kayu bergema di dalam rumah usang itu, habuk-habuk lama berterbangan di udara. Dia menghabiskan kebanyakan masanya di tingkat bawah. Beberapa bahagian lantai kayu telah reput sehingga menampakkan tanah di bawah. Dan beberapa tempat terdapat tompokan hitam seperti darah yang meresap ke dalam kayu. Dia tidak berani menyentuh kawasan itu, jadi dia beralih ke bahagian dapur. Apabila matahari mulai condong, bayang-bayang Wat memanjang hingga ke bawah rumah. Suara Sami mengalunkan mantera senja kedengaran dari balai utama. Namo Tassa. Suara itu sayup-sayup dibawa angin masuk ke dalam rumah. Ketika itulah Wood terasa seperti ada seseorang berjalan di tingkat 2. Bunyi tapak kaki yang perlahan melangkah lembut di atas lantai kayu, geduk-geduk. Dia mendongak. Habuk jatuh dari celah-celah papan di atas seperti benar-benar ada orang berjalan. "Tuan, ada sesiapa di atas?" Dia menjerit bertanya. Tiada jawaban. Hanya suara mantera yang kedengaran sedikit lebih kuat dan bunyi tapak kaki yang seolah-olah berhenti betul-betul di atas kepalanya. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Dia berpaling memandang dari luar beranda. Tiada sesiapa di tingkap, tetapi langsir putih itu beralun perlahan seolah-olah ada seseorang baru sahaja melintasinya. Petang itu Wood singgah di balai Wat. Luang Tain sedang duduk di tangga. Beliau memandang wajah Wood dan bertanya perlahan, "Masa Sami baca mantera? Kamu ada di dalam ke?" Wood tersenyum. "Ya, saya belum kemas barang lagi." Luang Ta memejamkan mata dan berkata perlahan, "Dia tak suka suara mantera, terutamanya waktu senja. Siapa Luang Ta?" Luang Ta diam sambil memandang ke arah rumah itu. Orang yang tinggal di situ dulu belum pergi kemana-mana. Malam itu,
Wood pulang ke rumahnya di kampung, tetapi sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Kepalanya dipenuhi dengan bunyi tapak kaki yang didengarinya di tingkat 2 dan suara mantera senja yang seolah-olah berulang-ulang di kepalanya, namo, namo. Dan sebelum terlelap, dia terasa seperti ada seseorang berbisik perlahan di telinganya, jangan masuk lagi. Keesokan harinya, Wood kembali ke rumah usang di belakang Wat itu lagi. Cahaya matahari petang memancar ke atas tanah yang kering kontang. Debu berterbangan di udara seperti kabus nipis. Dia membawa pulut dan daging babi panggang untuk makan tengah hari. Berniat untuk menyiapkan kerja dengan cepat supaya dapat pulang sebelum mantra senja. Tetapi tidak sampai sejam bekerja, awan hujan yang besar datang menutupi cahaya. Angin sejuk dari terusan di belakang bertiup kencang. Bau hapak di dalam rumah itu muncul kembali, bau yang dia kenali. Bau lilin lama bercampur dengan bau hanyir darah yang samar-samar. Wood coba untuk tidak peduli. Tetapi semakin lama dia berada di situ, semakin dia merasakan rumah itu tidak sesunyi yang sepatutnya. Bunyi kayu berkeriut kedengaran lagi dari bilik di atas, sama seperti malam sebelumnya. Dia mendongak ke arah rekahan lantai kayu di atas kepalanya. Habuk jatuh lurus ke bawah seolah-olah ada seseorang sedang berjalan berlegar-legar di atas. Dia memutuskan untuk memanjat tangga untuk melihat. Tangga kayu itu berkeriut setiap kali dipijak. Setibanya di tingkat atas, udara terasa sejuk luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menyedut haba dari tubuhnya. Ruang dewan kecil di atas sunyi, sepi, tetapi apabila dia memandang ke arah bilik, di hujung sekali, dia melihat pintu yang semalamnya tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Sedikit cahaya dari tingkap menembusi masuk, menampakkan habuk tebal di setiap sudut. Di atas lantai terdapat kesan seperti titisan lilin yang telah mengeras tersusun dalam bulatan di tengah-tengah bilik. Dan di tengah-tengahnya terdapat segumpal abu hitam diletakkan di atas kain putih yang dilipat 2. Wood berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, satu bunyi kedengaran dari dalam bilik, suara mantera yang perlahan dan rendah. Seperti Sami mengalunkan mantera untuk si mati. Namo Tassa Bhagavato. Suara itu jelas kedengaran, tetapi tiada Sami di Wat pada waktu ini karena belum lagi waktu senja. Dia berjalan mendekati pintu, mengintai melalui celah papan ke dalam bilik itu. Tiada sesiapa, tetapi ada bayang-bayang seseorang sedang menunduk di tengah lantai, seolah-olah sedang duduk bersila sambil mengalunkan mantera. Wood berundur, tetapi kakinya terpijak sesuatu. Bunyi kayu berkeriut kuat. Suara mantra itu senyap serta-merta. Bayang-bayang di dalam bilik itu berhenti bergerak, kemudian perlahan-lahan mengangkat kepala. Dalam bayang-bayang itu, dia melihat wajah seorang wanita. Rambutnya panjang kusut, menutupi separuh muka, memakai kain sarung hitam yang pudar. Bibirnya bergerak perlahan, berkata dengan suara serak, "Jangan biarkan dia pergi." Kemudian, 2 batang lilin di dalam bilik itu menyala dengan sendirinya. Cahaya oren berkelip di tengah kegelapan, api lilin bergetar laju seolah-olah ada angin kencang berpusu di dalam bilik. Wood berlari menuruni tangga hingga hampir jatuh. Tangannya berpaut pada tiang begitu kuat hingga kayu itu retak. Dia berpaling memandang ke tingkat atas. Cahaya lilin masih menembusi celah-celah lantai. Suara mantera mula kedengaran lagi, tetapi kali ini bukan satu suara. Ada suara seorang lelaki yang menindih suara itu. Suara seorang Sami dan suara seorang wanita saling bertindih, seolah-olah 2 orang yang tidak mau mengalah. Suara itu begitu kuat hingga memekakkan telinga, memaksa Wood berlari keluar dari rumah dan berdiri termengah-mengah di halaman Wat. Seorang Sami berjalan lalu dan melihat wajahnya pucat, lalu bertanya, "Kamu buat apa? Kenapa berpeluh banyak sangat?" Wood menjawab dengan suara bergetar, "Di atas rumah ada orang, Tuan. Ada seorang wanita." Dan suara Sami membaca mantera. Sami itu berpaling ke arah rumah tersebut, pandangannya kosong, lalu berkata perlahan, "Rumah itu bukan lagi rumah orang." "Maksud Tuan, mereka bersama, tetapi tidak sepatutnya bersama. Ketua Sami yang lama dan wanita itu, mereka tidak dibakar di Wat ini, tetapi mereka membakar diri mereka sendiri di dalam rumah itu." Wood berdiri kaku, jantungnya berdegup begitu kencang, seolah-olah mau terkeluar dari dada. Suara mantera di kepalanya tidak mau hilang. "Namo, namo," berulang-ulang seperti pita rakaman yang rosak.
Malam itu, dia pulang ke rumah dengan suara itu masih melekat di telinganya. Dan sebelum terlelap, dia terhidu bau lilin wangi yang samar-samar masuk ke dalam biliknya bersama bisikan lembut di telinga. Dia masih belum habis dibakar. Keesokan paginya, Wood masih mendengar suara mantera di kepalanya. Sepanjang malam dia hampir tidak tidur. Suara Namosami dan suara mantera wanita itu saling bertindih seolah-olah berputar tanpa henti. Dia memutuskan untuk kembali ke Wat sekali lagi, berharap dapat berbincang dengan Luang Tain. Tetapi apabila tiba di balai, seorang Sami memberitahu bahwa Luang Ta telah keluar menerima sedekah sejak subuh dan akan kembali pada lewat petang. Wood menunggu di balai berhampiran sungai. Matanya tanpa sengaja terpandang rumah usang di belakang Wat yang tidak jauh dari situ. Cahaya matahari pagi memantul pada tingkap rumah, menampakkan bayang-bayang sesuatu bergerak di dalamnya seperti ada orang berjalan lalu. Dia mengerutkan dahi dan memutuskan untuk masuk. Sekali lagi, sebaik sahaja memasuki kawasan rumah, udara serta-merta menjadi sejuk. Bau lilin wangi yang dikenalinya semalam terhidu lagi. Kali ini bercampur dengan bau hangit yang samar-samar. Wood menaiki tangga kayu, bunyi kayu berkeriut pada setiap langkah seolah-olah ada seseorang mengikutinya dari belakang. Di tingkat bawah tiada apa yang berubah, tetapi di atas lantai dia melihat tompokan hitam baru seperti cecair yang menitis dan telah dilap tetapi tidak bersih sepenuhnya. Dia menunduk untuk melihat lebih dekat. Jarinya menyentuh dan terasa melekit. Warnanya merah pekat, baunya hanyir seperti darah. Walaupun rumah ini telah kosong selama berpuluh-puluh tahun, jantungnya berdegup kencang. Dia berganjak ke belakang, tetapi cahaya dari salah satu tingkap memantul ke matanya. Ia memantulkan sesuatu di dalam bilik di atas. Wood memanjat ke tingkat 2 sekali lagi. Cahaya matahari menembusi celah-celah papan. Bilik yang semalam didengarinya suara mantera, hari ini pintunya terbuka luas. Di tengah-tengah bilik, sebuah bingkai gambar tergeletak di atas lantai. Dia berjalan masuk dan mengambilnya. Bingkai kayu itu reput, tetapi gambar di dalamnya masih jelas. Ia adalah gambar hitam putih, sepasang lelaki dan wanita. Lelaki dalam gambar itu seorang Sami. Wanita itu pula memakai kain sarung hitam, berdiri di sebelahnya. Kedua-duanya tersenyum tipis, seperti orang yang bergambar pada hari penting. Di bawah gambar itu terdapat tulisan menggunakan pen penanda Fra Bunyang Maim 2529, nama yang Wood tidak pernah dengar sebelumnya. Tetapi apabila dia menyebutnya perlahan, seolah-olah ada bisikan yang menjawab, "Jangan ambil." Wood terkejut, memandang sekeliling bilik. Tiada sesiapa, tetapi angin sejuk bertiup masuk dari tingkap hingga lilin di lantai bergetar. Dia perlahan-lahan meletakkan gambar itu kembali ke tempatnya. Tetapi sebaik sahaja tangannya dilepaskan, bingkai gambar itu terbalik dengan sendirinya. Berbunyi pak, bunyi tapak kaki kedengaran dari dewan di seberang geduk-geduk. Wood berpaling. Dia melihat satu bayang-bayang bergerak melintasi celah pintu. Bayang-bayang itu berjalan perlahan melintasi cahaya matahari di tingkap. Ia adalah seorang wanita berambut panjang, memakai kain sarung hitam pudar yang labu di bahu seperti sedang memikul sesuatu. Dia berhenti di tepi tingkap, menghadap ke arah Wat. Sebelah tangannya diangkat seperti sedang memegang sesuatu. Apabila cahaya menembusinya, Wood melihat dengan jelas di tangannya ada sebuah tengkorak Sami berwarna kelabu pucat dengan sisa-sisa kain jubah yang hangus melekat padanya. Dia berundur perlahan, tetapi lantai kayu berbunyi kuat. Wanita itu segera berpaling. Wajahnya pucat lesi, separuh wajahnya rentung. Matanya terbeliak, bibirnya kering merekah, tersenyum. Dia berkata dengan suara perlahan tetapi jelas setiap patah perkataan, "Bakar tak habis, bakar tak habis." Kemudian bunyi seperti orang membaca mantera untuk si mati kedengaran di sekelilingnya. Suara lelaki dan wanita silih berganti. Suaranya bercampur aduk hingga hampir tidak dapat dibezakan siapa yang bersuara. Wood berlari keluar dari bilik, tetapi sebaik sahaja kakinya sampai di tangga, angin kencang menghempas pintu hingga tertutup. "Siapa di dalam?" jeritnya sekuat hati. Tiada jawaban, tetapi suara mantera menjadi semakin kuat hingga dia dapat merasakan gegaran lantai kayu di bawah kakinya.
Suara terakhir yang didengarnya sebelum melarikan diri ialah suara seorang wanita berbisik dekat di telinganya, seolah-olah berdiri di belakangnya. "Jangan tinggalkan dia seorang." Wood lari keluar dan berdiri termengah-mengah di tengah halaman Watt. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, tangannya masih menggeletar. Seorang Sami berjalan mendekatinya. "Kamu kenapa?" "Nampak macam baru lari keluar," Wood berkata dengan suara bergetar. "Di dalam ada seorang wanita, Tuan." Dia pegang kepala Sami. Sami itu memandangnya diam-diam, lalu berkata perlahan, "Luang Tain pernah pesan, jangan sentuh barang di dalam tuh." "Barang apa, Tuan?" "Barang yang digunakan untuk bakar mereka berdua." Hari itu, Wood pulang tanpa berkata apa-apa lagi. Tetapi malam itu, dia bermimpi melihat api marak di tengah bilik. Seorang wanita berkain sarung hitam berdiri di hadapan unggun api. Dalam pelukannya ada seorang Sami berjubah hangus. Kedua-duanya memandangnya bukan dengan kemarahan, tetapi seolah-olah meminta pertolongan untuk sesuatu yang belum selesai. Selepas hari itu, Wood tidak berani mendekati rumah di belakang Watt itu lagi. Tetapi suara di kepalanya tidak berhenti. Suara mantera, bisikan, dan bau lilin hangus masih berlegar-legar seolah-olah ia telah melekat padanya dari dalam rumah itu. Dia mula bermimpi perkara yang sama setiap malam. Bermimpi melihat api marak di tengah bilik, melihat wanita yang sama berdiri di tepi unggun api. Air matanya mengalir, tetapi mulutnya mengalunkan mantera untuk si mati dengan kuat. Namo. Di sebelahnya, susuk tubuh seorang Sami dengan jubah separuh hangus berdiri sambil menangkup tangan di tengah-tengah api. Setiap kali terjaga, Wood akan terhidup bau lilin wangi yang samar-samar di sebelah katilnya, walaupun dia tidak memasang apa-apa. Suatu pagi, penghulu kampung datang menemuinya, mengatakan dia akan masuk semula ke rumah itu karena ada penduduk kampung mendengar suara orang mengalunkan mantera di dalamnya malam tadi. Wood teragak-agak, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi bersama karena ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Petang itu, cuaca mendung, awan hujan mula berkumpul. Penghulu memegang lampu suluh dan memimpin Wood masuk ke kawasan rumah. "Rumah ini bukan milik Watt," kata penghulu. "Ia rumah Fra Bunyang, ketua Sami yang lama." "Rumah Sami?" "Ya, beliau bina di belakang Watt semasa masih di sini." Tapi kemudian ada cerita, orang dalam Watt tak banyak cakap. Cerita apa? Penghulu mengeluh. Masa itu beliau masih Sami, tapi macam ada istri bernama Maim, seorang peniaga di pasar berdekatan. Mereka saling mencintai, tapi tak ada siapa berani cakap terus terang. Kemudian satu hari, kedua-duanya hilang dari Watt. Pagi itu, penduduk kampung nampak asap naik dari rumah nih. Bila datang tengok, cuma ada abu, tiada mayat, tiada upacara. Tak ada siapa tahu siapa yang dibakar. Tapi selepas itu, suara mantera mayat mula kedengaran sendiri setiap malam. Hujan turun, bunyi guru berdentum. Angin kencang bertiup hingga pokok beringin di hadapan rumah meliuk-liuk. Wood dan penghulu masuk ke dalam rumah. Beberapa bahagian lantai kayu mula reput, tetapi tompokan hitam yang dilihatnya beberapa hari lalu kelihatan semakin besar. Penghulu menyuluh lampu suluhnya ke lantai. "Nampak tak kamu? Inilah tempat mereka bakar dulu. Lantai di situ tidak rata, berbentuk bulatan. Jika diperhatikan betul-betul, kelihatan sisa-sisa abu kayu bercampur dengan serpihan tulang kecil yang terbenam di dalam kayu." Wood menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya tanpa sengaja menyentuh. Sebaik sahaja jarinya bersentuhan, rasa sejuk yang teramat sangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Image melintas di kepalanya. Seorang wanita berpakaian hitam berdiri di hadapan api. Air matanya mengalir. Dia berkata, dia tak mau pergi. Suara di kepalanya mula bergema lagi. Suara mantera yang pelbagai, bercampur aduk hingga tidak dapat difahami. Tangan Wood menggeletar. Dia cepat-cepat menariknya kembali. Penghulu melihat wajahnya tidak keruan, lalu berkata perlahan, "Jangan sentuh, kamu." Mereka berdua terus memeriksa, sehingga berhenti di bilik sembahyang di bahagian paling dalam. Pintu kayu lama tertutup rapat, dengan 3 batang paku dipasak melintang. Di daun pintu terdapat kesan hitam seperti jelaga api. Penghulu seolah-olah ingin melarang, "Jangan buka. Lebih baik mereka dah tutup sejak hari itu." Tetapi pada ketika itu, bunyi berkeriut kedengaran dari dalam. Pintu itu perlahan-lahan terbuka sedikit demi sedikit.
Mereka berdua berdiri kaku. Bau lilin hangus semakin kuat serta-merta. Asap nipis keluar dari celah sempit itu. Wood menyuluh lampu suluhnya ke dalam. Di dalam bilik sembahyang itu, terdapat sebuah meja pemujaan lama yang reput. Patung Buddha separuh terbakar. Di bawah meja terdapat 3 buah tempayan tanah liat. Penutupnya pecah, tetapi di dalamnya ada serpihan tulang berwarna kelabu. Di sekeliling tempayan itu terdapat pasak buluh yang dipacak membentuk bulatan. Kesantangan kotor berwarna hitam terlekat di lantai dan dinding. Tiba-tiba bunyi seperti orang mengalunkan mantera kedengaran lagi, tetapi kali ini betul-betul di sebelah telinganya. Namo, namo. Tetapi bayang-bayang seorang wanita berdiri di sudut bilik, memandang ke arahnya. Di tangannya, dia memegang sebuah tempayan tanah liat dengan erat. Penghulu melihatnya dengan jelas. Wajahnya pucat lesi, menjerit dengan suara bergetar, "Maim!" Sebaik sahaja dia menyebut nama itu, lampu suluh di tangannya terpadam. Seluruh bilik menjadi gelap gelita. Hanya cahaya lilin oranye yang berkelip dari tengah-tengah bilik. Kelihatan seorang wanita berkain sarung hitam menunduk sambil mengalunkan mantera dengan suara rendah. Di tangannya masih memegang erat tempayan tanah liat. Di sebelahnya ada bayang-bayang seorang lelaki berjubah hangus berdiri di belakang. Suara kedua-duanya bersatu namo tassa, seolah-olah mereka mengalunkan mantera untuk satu sama lain. Selepas itu, Wood tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Tetapi pada malam hujan, suara mantera akan kedengaran dari belakang Watt setiap kali. Suara lelaki dan wanita yang silih berganti, mengalunkan bait yang sama dengan nada yang berbeza. Dan setiap kali suara itu bermula, lampu dikuti. Luang Tain akan berkelip-kelip, seolah-olah ada seseorang menyalakan lilin serentak di dalam rumah usang di belakang Watt itu. Petang itu, Wood kembali ke rumahnya, duduk termenung lama. Wanita berkain sarung hitam dan bayang-bayang Sami berjubah hangus masih jelas di kepalanya. Suara mantera masih berlegar di telinganya, namo berulang-ulang. Dia memutuskan untuk berjumpa Luang Tain pada waktu malam untuk menceritakan segala yang berlaku. Balai itu sunyi, hanya bunyi cengkerik dan angin yang bertiup di bumbung. Luang Tain duduk tenang di hadapan sebatang lilin kecil. Apabila Wood selesai bercerita, beliau memejamkan mata seketika sebelum berkata perlahan, "Aku tahu, Wood ini tak pernah aman sejak hari itu." Wood menunduk. Luang Tak, mereka betul-betul bakar diri ke. Betul. Maim datang jumpa ketua Sami setiap hari sampai beliau hilang pertimbangan. Katanya nak tinggalkan jubah, tapi tak sempat. Mereka berdua bakar diri sendiri malam itu. Api membakar seluruh rumah, tapi paginya tiada mayat. Hanya tempayan tanah liat dan tulang yang tak habis terbakar. Beliau mengeluh, "Aku pernah coba doakan, tapi mereka tak mau pergi." Luang Ta mengambil sebatang lilin. "Malam ni, aku akan coba lagi. Kau ikut aku, Wood." Wood teragak-agak seketika sebelum mengangguk. Mereka berdua berjalan ke arah rumah di belakang Watt. Angin malam terasa sangat sejuk. Bunyi daun bergeseran kedengaran seperti bisikan orang. Apabila memasuki kawasan rumah, bau lilin hangus terhidu lagi, tetapi kali ini lebih kuat dari biasa. Luang Ta menyalakan sebatang lilin dan meletakkannya di tengah-tengah dewan. Api lilin bergetar perlahan, seolah-olah menunggu sesuatu. "Wood, kalau apa-apa jadi, jangan bercakap, jangan berpaling." Luang Ta memberi amaran dengan suara tegas. Beliau mula mengalunkan mantera, Namo Tassa Bhagavato. Suaranya rendah, tenang tetapi mantap. Wood duduk di belakangnya, merenung api lilin yang berkelip-kelip. Bayang-bayang di dinding mula bergerak mengikut rentak suara mantera. Tetapi tidak lama kemudian, satu lagi suara mantera kedengaran menindihnya. Suara seorang wanita. Suara itu datang dari dalam bilik sembahyang, mengalunkan bait yang sama tetapi secara terbalik, semakin laju, semakin kuat. Namo Tassa Bhagavato. Api lilin bergetar kencang, udara di dalam bilik menjadi sejuk serta merta. Luang Tak meninggikan suaranya, tetapi semakin kuat beliau membaca.
semakin kuat pula suara lawannya, sehingga akhirnya suara seorang lelaki lain masuk bertindih. Ia adalah suara Manthera Fra Bunyang. Ketiga-tiga suara itu bersatu, bergema, hingga lantai kayu bergetar. Lilin terpadam. Dalam kegelapan, cahaya api oren berkelip dari lantai bilik sembahyang, seolah-olah ada orang menyalakan api dari dalam. Wood melihat dua bayang-bayang muncul. Seorang wanita berkain sarung hitam berdiri di sebelah Sami berjubah hangus. Kedua-duanya memandang ke arah Luangta. Air mata mengalir di pipi. Mai Im, tangannya memegang erat tempayan tanah liat. Suara kedua-duanya kedengaran serentak. Jangan doakan kami, karma kami belum habis. Luangta tidak berhenti. Beliau terus membaca mantra dengan lebih kuat. Tetapi lilin itu menyala dengan api yang menjulang tinggi seolah-olah ditiup angin dari bawah lantai. Kedua-dua bayang-bayang itu mula bergetar tetapi tidak hilang, malah bergerak semakin dekat sehingga parut terbakar di kulit mereka kelihatan jelas. Luangta mula batuk, suara mantranya terputus-putus. Wood melihat darah mengalir dari sudut mulutnya seolah-olah ada tekanan dari sekelilingnya. Bayang-bayang wanita itu melangkah. Satu lagi berbisik perlahan dekat di telinga Wood. Dia akan mati ganti. Wood meluru untuk memapah Luangta. Tubuh beliau sejuk seperti ais. Lilin jatuh ke lantai, api menyala membentuk bulatan di sekeliling mereka berdua. Dalam api itu, dia melihat image bertindih. Fra Bunyang dan Mae Im berdiri di tengah-tengah api, mengalunkan bait yang sama dengan Luangta, tetapi bezanya mata kedua-duanya tiada cahaya. Bunyi letupan kuat kedengaran, api terpadam serta-merta, senyap sunyi. Apabila Wood membuka mata, rumah itu kembali gelap gelita, hanya bau hangit yang kuat menusuk hidung. Dia memandang ke lantai. Lilin telah hilang, hanya tinggal sebuah tempayan tanah liat yang pecah dua dan serpihan tulang kelabu bertaburan di atas lantai. Luangta duduk kaku, matanya terbuka tetapi tidak berkelip. Wood menggoncang tubuhnya. Luangta, Luangta! Tiada jawaban. Tetapi dalam kesunyian itu, suara mantra mayat masih kedengaran perlahan, kedengaran dari dalam rumah, dan kedengaran di dalam kepalanya sendiri. Pagi esoknya, para Sami menemui Wood duduk kaku di tangga rumah. Wajahnya pucat, berpeluh. Manakala Luangta In tidak sadarkan diri di dalam. Walaupun beliau masih bernafas, matanya tidak pernah terbuka lagi. Sejak hari itu, Wat Nong Makha tidak lagi mengadakan bacaan mantra senja. Karena setiap kali mereka mula, suara pasangan itu akan kedengaran menjawab dari rumah usang di belakang Wat, seolah-olah mereka saling membalas mantra tanpa henti. Selepas malam itu, Wat Nong Makha tidak lagi sama. Sejak Luangta In rebah, Wat itu menjadi sunyi luar biasa. Dua orang Sami yang tinggal berbisik-bisik sesama sendiri bahwa setiap malam hujan, mereka akan mendengar suara mantra mayat dari rumah di belakang Wat. Suara itu bermula dari senja dan akan menjadi semakin kuat sehingga pukul 3 pagi. Ada malam mereka akan mendengar suara seorang wanita mengikut bacaan mantra Sami. Suaranya lembut tetapi dingin seperti angin malam. Wood, selepas membantu Luangta pada malam itu, tidak pernah masuk ke rumah itu lagi. Tetapi setiap malam dia mendengar suara itu lebih jelas daripada orang lain. Dia tinggal di kampung yang jaraknya 2 terusan. Tetapi apabila hujan turun, suara mantra itu akan sampai namo-namo. Suara Sami diikuti suara wanita, seperti gema di dalam kepalanya sendiri. Pada waktu siang, dia mula melihat imbasan-imbasan. Bayang-bayang orang berdiri di tepi terusan di belakang Wat. Seorang wanita berkain sarung hitam dan seorang lelaki berjubah lama. Kedua-duanya berdiri berhadapan sebelum perlahan-lahan berpaling ke arahnya. Penduduk kampung mula bercakap tentang perkara aneh. Seorang peniaga di pasar bercerita bahwa apabila menunggang motosikal melepasi Wat pada waktu malam, dia akan melihat cahaya oranye kecil terapung di belakang rumah usang itu. Ada malam, ada lebih dari 3 cahaya tersusun dalam bulatan seolah-olah ada orang menyalakan lilin untuk upacara. Seorang lagi Sami berkata, semasa berjalan pulang ke Kuti selepas sembahyang senja, dia melihat bayang-bayang seorang wanita berdiri di sebelah Luangta In yang masih terbaring kaku.
Tangannya memegang pergelangan tangan Sami tua itu dengan erat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Keesokan harinya, Sami itu meninggalkan jubahnya serta-merta tanpa memberitahu sebabnya kepada sesiapa. Luang Ta masih tidak sadarkan diri, tetapi setiap kali suara mantera kedengaran dari rumah usang itu, tubuhnya akan tersentak perlahan, seolah-olah menjawab suara itu dari jauh. Wood kembali menziarahinya sekali lagi pada waktu malam. Dia duduk berjaga di sebelah katil. Cahaya suram di dalam kuti menampakkan wajah Sami tua itu pucat seperti orang tidur lena, tetapi apabila dia memegang tangan beliau, ia sejuk hingga bulu romanya meremang. Wood berkata perlahan, "Luang Ta, mereka betul-betul belum pergi ke..." Bibir Luang Ta bergerak perlahan, seolah-olah mengatakan sesuatu. Suaranya begitu perlahan, hingga hampir tidak kedengaran. "Mereka di belakangmu," Wood berpaling. Tetapi di belakangnya tiada sesiapa. Hanya dua bayang-bayang yang memanjang dari cahaya lilin hingga ke dinding. Malam itu, hujan turun dengan lebat, angin kencang menghempas bumbung balai. Wood berjaga di sisi Luang Ta hingga larut malam, sehinggalah dia mendengar bunyi aneh. Bunyi kayu bergeser di lantai, bunyi sesuatu yang berat diseret, dan suara namo dari belakang Watt. Dia segera bangun dan keluar melihat, memegang lampu suluh sambil meredah hujan ke arah rumah usang itu. Pintu rumah terbuka. Walaupun angin dan hujan sepatutnya telah menghempasnya tertutup lama dahulu. Di dalam, cahaya lampu suluh memantulkan. Dua bayang-bayang orang sedang menyeret sesuatu di lantai. Satu bayang-bayang wanita, satu lagi bayang-bayang Sami berjubah hangus. Kedua-duanya sedang menyeret tubuh seseorang yang terbaring kaku di atas kain putih. Wood mengenalinya serta-merta. Itu adalah tubuh Luang Tain. "Jangan ambil dia!" jeritnya sekuat hati. Tiba-tiba, lampu suluh di tangannya terpadam dan digantikan dengan cahaya oranye berkelip dari dalam rumah. Berpuluh-puluh lilin menyala serentak. Kedua-dua bayang-bayang itu berhenti bergerak, perlahan-lahan berpaling memandangnya. Maim tersenyum tipis manakala Fra Bunyang menangkup tangan dan berkata dengan suara perlahan, "Malam ini dia mendoakan kami." Wood berundur, tetapi kakinya tersadung dan jatuh. Tangannya terpegang lantai kayu yang sejuk membeku. Apabila dia mendongak, wanita berkain sarung hitam itu berdiri betul-betul di hadapannya. Rambutnya basah melekap di pipi, bau hangitnya menusuk hidung. Dia menunduk dekat ke telinganya, berbisik perlahan, "Jangan takut, nanti kau akan biasa." Tiba-tiba, semua lampu di dalam rumah itu terpadam. Suara mantera kedengaran dari segenap arah, dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari belakangnya sendiri. Wood memejamkan mata rapat-rapat. Suhu di sekelilingnya menurun mendadak, seolah-olah dikelilingi oleh api yang dingin. Kemudian, semuanya senyap dalam sekelip mata. Keesokan paginya, para Sami menemui Wood tidak sadarkan diri di tengah halaman. Tubuhnya sejuk tetapi tiada sebarang luka. Manakala Luang Tain pula membuka matanya selepas itu, tetapi tidak bercakap atau memandang sesiapa lagi. Beliau hanya memandang ke arah rumah usang di belakang Watt dan membaca sesuatu perlahan-lahan seorang diri sepanjang masa. Setiap malam hujan, lampu di rumah usang di belakang Watt akan menyala sendiri. Suara mantera akan kedengaran, dua suara. Dan pada penghujungnya akan ada suara ketiga. Suara orang yang mendoakan mereka. Suara Luang Tain sendiri. Petang itu, langit mendung sejak awal. Angin sejuk dari utara bertiup kencang. Wood duduk di dalam rumahnya, merasakannya sejak titisan hujan pertama jatuh. Bunyi petir berdentum, diikuti dengan suara yang dia kenali. Suara mantera mayat dari arah Watt. Namo Tassa, suara Sami. Namo Tassa, suara wanita. Dan suara ketiga, perlahan tetapi jelas, suara Luang Tain. Ketiga-tiga suara itu bersatu begitu kuat seolah-olah berada di sebelahnya. Wood bangun serta-merta. Walaupun hatinya takut, tubuhnya bergerak sendiri seolah-olah ditarik oleh suatu kuasa. Dia berjalan meredah hujan menuju ke Watt, jalan penuh dengan lumpur. Satu panahan kilat menampakkan rumah usang di belakang Watt dengan jelas. Semua tingkap terbuka.
Cahaya oranye bersinar dari dalam seolah-olah berpuluh-puluh lilin dinyalakan. Pintu rumah terbuka luas. Angin kencang bertiup keluar hingga bajunya berkibar. Wood berdiri teragak-agak seketika, tetapi suara di kepalanya bergema lagi, suara wanita berkain sarung hitam itu, "Datanglah, lihat upacara terakhirnya." Dia melangkah masuk, lantai kayu basah akibat hujan yang menitis melalui bumbung yang bocor. Tetapi anehnya, tiada kesan tapak kaki, tiada bayang-bayang orang. Hanya cahaya oranye dari lilin yang disusun dalam bulatan di tengah-tengah rumah. Di tengah bulatan, tubuh Luang Tain terbaring kaku di atas kain putih. Tangan menangkup lilin, diletakkan di sekeliling tubuhnya. Wood segera meluru ke arahnya. "Luang Ta! Luang Ta!" Tiada jawaban. Tetapi suara Manthera masih bergema. Namo, Namo. Kini, ketiga-tiga suara itu kedengaran sangat jelas. Seolah-olah 3 orang berada di dalam bilik yang sama. Matanya terpandang ke satu sudut bilik. Wanita berkain sarung hitam berdiri di sebelah Sami berjubah hangus. Kedua-duanya mengalunkan Manthera serentak dengan suara di dalam bilik. "Namo Tassa." Suara mereka bertindih mengikut rentak getaran lilin. Maeim berpaling memandangnya, bibirnya bergerak perlahan. "Malam ini, dia akan pergi bersama kami." Wood menggelengkan kepala. "Tidak, dia belum mati." Bunyi petir berdentum kuat. Api semua lilin menjulang tinggi serta-merta. Cahaya api memantulkan 4 bayang-bayang di dinding. Dia melihat dirinya berdiri di situ juga, bersama mereka bertiga. Semua bayang-bayang itu mula bergerak mendekati satu sama lain, seolah-olah akan bersatu. Udara di dalam bilik menjadi begitu sejuk hingga nafasnya menjadi uap. Beberapa batang lilin terpadam, tetapi yang lain menyala semula dengan sendirinya. Suara Manthera menjadi satu suara yang bergema di sekelilingnya. "Namo, Namo," bertindih hingga menjadi seperti raungan. Wood coba menarik tubuh Luang Ta keluar dari tengah-tengah bilik, tetapi lantai terasa melekit seolah-olah ada daya tarikan di bawahnya. Lantai mula bergetar. Lilin di sekeliling bulatan mula tumbang satu persatu. Cahaya oranye berubah menjadi merah pekat. Bayang-bayang wanita dan Sami berjubah hangus itu perlahan-lahan mendekati tubuh Luang Ta yang mula membuka mata perlahan-lahan. Matanya putih sepenuhnya, bibirnya bergerak terus mengalunkan Manthera. "Namo, Namo." Wood menjerit sekuat hati. "Cukup, cukup." Jawaban yang kembali ialah suara Luang Ta sendiri. Suara yang bertindih dengan suara kedua-dua mereka, karmanya belum habis. Semua lilin terpadam serentak. Cahaya dari panahan kilat menerangi tingkap. Dalam sekelip mata, Wood berpaling ke arah bayang-bayang di dinding. Kini hanya tinggal 3 bayang-bayang. Maeim, Frabunyang, dan Luang Tain. Ketiga-tiga bayang-bayang itu membelakanginya, menunduk sujud di tengah-tengah bilik, kemudian perlahan-lahan hilang ke dalam lantai kayu. Apabila semuanya tenang, lampu di dalam rumah menyala semula sendiri. Semua lilin telah padam, hanya tinggal bau hangit yang menyelubungi. Tubuh Luang Tain masih terbaring kaku. Tetapi kali ini wajahnya tenang, tiada kesan darah, tiada penderitaan. Tangannya masih menangkup di dada. Wood terduduk di sebelahnya, air matanya mengalir tanpa disedari. Dia memandang sekeliling bilik, dinding yang tadinya mempunyai bayang-bayang kini kosong. Tetapi di atas lantai kayu tempat Luang Ta terbaring, terdapat tompokan hitam berbentuk bulatan, seperti bekas api yang baru saja dipadamkan. Pagi esoknya, para Sami dan penduduk kampung datang melihat. Semua orang berkata, perkara yang sama. Malam tadi, suara Manthera hanya kedengaran seketika, kemudian senyap. Sejak itu tiada siapa mendengarnya lagi. Luang Tain meninggal dunia dengan tenang pada pagi itu. Di wajahnya terukir senyuman tipis, tetapi semasa upacara pembakaran mayatnya, api itu terpadam sendiri di tengah-tengah. Yang tinggal hanyalah serpihan tulang hitam yang melekat membentuk seperti tempayan tanah liat. Dan sejak itu, rumah di belakang Wat itu kembali gelap gelita. Tiada cahaya, tiada suara. Tetapi setiap kali hujan turun, Wood masih terhidu bau lilin wangi yang sayup-sayup, seolah-olah ada seseorang yang masih mengalunkan Manthera. Selepas malam itu, kampung Nomaka menjadi sunyi luar biasa. Tiada lagi suara Manthera. Tiada siapa mendengar bunyi orang berjalan di tingkat 2 atau melihat cahaya oranye dari tingkap rumah usang di belakang Wat itu lagi. Luang Ta In meninggal dunia pada keesokan paginya.
para Sami yang menguruskan pembakaran mayatnya. Api menyala dengan baik pada mulanya, tetapi apabila sampai ke separuh, api itu terpadam sendiri seolah-olah ada sesuatu yang meniupnya. Penduduk kampung coba menyalakannya semula, tetapi tidak kira berapa kali dicoba, api itu tidak mau menyala lagi. Akhirnya, mereka terpaksa mengumpul abu dan menanamnya di belakang Wat, di tempat yang sama di mana tempayan tanah liat Prabu Nyang dan Mai-im pernah ditanam. Wat Nomaha ditutup selama beberapa bulan. Tiada Sami baru yang datang menetap. Balai utama mula reput, pokok beringin di hadapan Wat berbunga merah lebat walaupun tidak pernah sebelum ini. Penduduk kampung berkata, Luangta telah kembali menjadi bayang-bayang yang menjaga Wat. Pada waktu malam, ada yang memandu melepasi belakang Wat dan melihat seorang lelaki berjubah berjalan perlahan di sebelah rumah Usang, dan di sebelahnya ada seorang wanita berkain, sarung hitam berjalan seiring. Kedua-duanya tidak bercakap, tidak memandang sesiapa, tetapi akan berhenti di hadapan rumah itu setiap kali sebelum perlahan-lahan hilang ke dalam kegelapan. Beberapa bulan kemudian, pihak daerah mengeluarkan arahan untuk merobohkan rumah di belakang Wood itu karena kayunya telah reput dan berbahaya. Wood dipanggil untuk membantu sekali lagi. Pada mulanya dia menolak, tetapi penghulu kampung berkata tiada siapa yang berani menyentuhnya. Akhirnya, dia terpaksa kembali ke tempat itu, rumah yang telah mengubah hidupnya selamanya. Pada hari rumah itu dirobohkan, cuaca sangat panas, tiada angin, tiada bunyi burung, tetapi semua yang bekerja di situ berkata perkara yang sama. Mereka rasa seperti ada seseorang memerhatikan dari dalam. Wood berjalan memeriksa sekeliling rumah. Beberapa bahagian lantai kayu masih mempunyai kesan hangus hitam. Di tengah-tengah dewan, terdapat tompokan bulat berwarna gelap yang melekat kuat, tidak pudar di mama masak. Dia perlahan-lahan menunduk dan melihat bahwa kesan itu mempunyai bentuk seperti 5 kesan tapak tangan yang jelas tersusun seolah-olah seseorang menekannya kuat pada lantai kayu sebelum dibakar. Dia menghulurkan tangan untuk menyentuhnya. Kayu itu sejuk membeku. Tiba-tiba suara perlahan kedengaran di telinganya. Terima kasih. Wood terkejut, berpaling serta-merta tetapi tiada sesiapa di belakangnya. Petang itu, selepas rumah itu dirobohkan sehingga tinggal tapaknya sahaja, dia berjalan ke sana dan menyalakan colok di hadapan kawasan lapang itu. Angin hangat bertiup melintasi wajahnya, bau lilin wangi terhidu samar-samar di udara. Dia mengambil sekeping kayu lama dari tanah, melihat ukiran samar di atasnya, 4 aksara tersusun, Imbun. Wood berdiri kaku seketika sebelum meletakkan kayu itu ke dalam tanah dan menunduk hormat. Sejak itu, tanah di belakang Wat Nomaha menjadi kawasan lapang. Tiada siapa berani membina apa-apa yang baru di situ. Tetapi setiap malam hujan, ada seseorang yang akan melihat cahaya oranye kecil terapung, hanya satu, betul-betul di tengah-tengah kawasan lapang itu. Dan jika didengar dengan teliti, akan kedengaran suara perlahan di bawah angin, suara seperti orang mengalunkan mantera, tetapi bukan suara Sami, bukan suara wanita. Ia adalah suara ketiga, suara yang penuh dengan kedamaian dan kemaafan. Beberapa tahun berlalu, Wood tidak lagi tinggal di kampung itu. Tetapi setiap kali terhidu bau lilin lama atau mendengar suara mantera di majelis pengebumian, dia sering teringat akan rumah itu, rumah kayu lama di belakang Wat, yang dikatakan menjadi tempat tinggal orang yang belum selesai mendoa, dan setiap kali hujan turun dia akan menangkuk tangan dalam diam dan berkata dalam hati perlahan-lahan, semoga mereka tenang di sana. Sebelum suara mantera di kepalanya menjadi semakin perlahan, hanya tinggal bunyi hujan yang menutupi segalanya. Kisah rumah Usang di belakang Wat ini, tiada siapa tahu sama ada semuanya benar atau tidak. Tetapi apa yang pasti, sesetengah rumah tidak dibiarkan usang karena tiada penghuni, tetapi karena penghuni yang masih ada tidak membenarkan sesiapapun menggantikan tempat mereka.